Assalamualaikum guys. Pernah mendengar sikap gila konten? Gila konten ialah sikap yang sanggup melakukan apa sahaja demi meraih populariti yang ramai dalam media sosial. Persoalannya, konten gila-gila atau gila konten? Dan bagaimana pula sikap gila konten ini menurut perspektif Islam? Jom kita tengok. Hari ni aku nak cerita tentang ada satu video YouTube yang viral pada tahun 2020 yang lepas. Video ni mendatangkan kontroversi dan tidak disenangi beberapa pihak. Dan nak ikutkan kronologi video tu, okey. Dia nak uji boyfriend dia nak uji girlfriend dia dan bagi 20,000 untuk tinggalkan boyfriend dia dan bersama dengan lelaki yang boleh memberi kekayaan terhadap dia. Cuma ada beberapa benda yang tak patut buat konten yang macam ni lah. The first thing negatif pasal konten ni is dia membuka aib seseorang. Walaupun diorang dah tutup muka individu tu, tapi bagi orang yang kenal dengan dia, still dapat cam suara dia, badan dia. Jadi, automatically memang menjatuhkan aib diorang. Dalam hadis pun dah berkata, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang Muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. And the second negative thing pasal konten ni ialah dia mewujudkan sifat dendam dan menyebabkan manusia bermusuhan antara satu sama lain. Sebenarnya, kesetiaan ni tak perlu pun diuji dan dicari. Cukuplah hanya sekadar doa dan ikhlas dalam perhubungan. Serta percaya bahawa ajal, jodoh dan maut semuanya di tangan Allah. Sesungguhnya, perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Jadi, banyaklah keburukan dalam konten yang sebegini. Dan bagi aku pun tak setuju dengan konten yang macam ni. Okey, aku rasa sekali je lah. Jom kita pergi ke next part. Okey, part 2 ni aku nak cerita tentang satu kisah gila konten yang terjadi pada Januari yang lepas. Di mana pada waktu tu trending permainan yang dinamakan Babi Air. Babi Air ni adalah permainan yang berasaskan kepada cool fever yang direndamkan selama semalaman. So, berikutan kepada perkara yang trending ni, adalah seorang Insta famous ataupun YouTuber yang telah membuat konten yang kononnya dikatakan rare dengan membeli 1000 cool fever untuk dijadikan babi air. Bukan setakat membeli 1000 cool fever tu, tapi dia juga telah merakam dan mengupload video yang mandi menggunakan babi air tersebut. Video ini telah mendapat kecaman hebat oleh pengguna media sosial seperti Twitter, Facebook dan sebagainya. Jadi, keburukan yang aku nak cerita berdasarkan kisah gila konten part 2 ni adalah yang pertama sekali, ia adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Okay, macam mana kita tahu, Islam tidak menggalakkan kita sebagai umatnya untuk melakukan perkara yang sia-sia. Nabi SAW juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, di antara kebaikan Islam itu adalah seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. So, keburukan kedua yang aku nak cerita ialah ia boleh menyebabkan pembaziran. Macam mana kita tahu, Islam sangatlah melarang umatnya daripada bersifat membazir. Bahkan Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya manusia yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan pula adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Jadi, siapa yang nak berkawan dengan syaitan dan disamakan dengan syaitan? Betul tak? Pendapat akulah kan, better YouTuber ni ataupun Insta famous ni beli cool fever tadi untuk disedekahkan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Setakat tu je lah daripada aku. So let's we go to part 3. Okey, part 3 ni kita cerita tentang Dibook Box. Seperti yang kita tahu, Dibook Box ni adalah satu kotak yang di dalamnya terdapat sihir. Kononnya dikatakan sihir yang digunakan untuk memuja kaum Yahudi. Kotak ni telah dibeli oleh seorang YouTuber di laman eBay. Harganya agak mahal, sekitar RM60 sehingga RM600. Seorang YouTuber ni, dia post video unboxing Dibook Box. Dan selepas dia dah keluarkan semua yang ada dalam box tu, dia ada keluar bau pelik dan ada telur berwarna hitam. Dalam telur warna hitam tu ada macam bulu burung, macam tu lah. Boleh dikatakan setiap hari YouTuber ni diganggu. Kemudian dia dengan kawan dia bercadang untuk buang box tu ke hutan karab. Mereka berharap selepas buang dekat hutan karab tu, mereka tidak akan diganggu, terutama YouTuber yang buat konten tu. Tapi rupanya salah. Lepas dia buang, semakin teruk dia diganggu. Hampir sebulan YouTuber ini diganggu. Kemudian dia
berjumpa dengan ustaz untuk membuat rawatan. Namun ianya mengambil masa yang lama sebab benda tu terlalu kuat. Keburukan melakukan konten seperti ini yang pertama ialah pembaziran duit. Semua kita tahu harga di Bookbox ni bukan hanya RM1 atau RM2 tetapi sehingga berpuluh, RM60 sehingga RM600. Jadi dengan duit sebanyak ni kita boleh melakukan amal soleh seperti bersedekah, membantu orang yang lebih susah, memandangkan rezeki kita lebih daripada orang lain. Keburukan yang kedua pula ialah membuat konten seperti ini dapat menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Menyusahkan diri sendiri ni contoh rupa dia macam tak terurus sebab dia sering diganggu, dia selalu dalam keadaan ketakutan. Menyusahkan orang lain ni satu hal. Pada satu malam jirannya cakap yang rumahnya bising. Sedangkan YouTuber tu tinggal seorang. YouTuber ni memang tinggal seorang dari dia remaja sampai dewasa. Jadi dia pun terkejut sebab jiran dia cakap rumah dia bising macam ramai orang. Hadis yang berkaitan tentang menyusahkan orang lain ini ialah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang maksudnya orang Muslim ialah saudara orang Muslim. Hendaklah dia tidak menyusahkan dan tidak membiarkan dia dalam kebinasaan. Hal ini bermaksud hendaklah kita melakukan satu konten, jangan hanya memikirkan tentang diri sendiri, iaitu seperti kalau aku buat konten ni aku akan dapat keuntungan dan aku akan mendapat populariti. Tapi kita hendaklah memikirkan tentang seperti kes ini, apa yang akan terjadi kepada orang luar yang menonton dan yang akan lakukan perkara yang sama untuk mencuba. Bukankah ia akan menyusahkan lebih ramai pihak? Jadi hendaklah kita berfikiran panjang sebelum melakukan sesuatu perkara. Kesimpulannya, nak glamour haruslah bijak dalam mencari konten yang sesuai. Kerana setiap daripada kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, marilah kita sama-sama ubah sikap ini ke arah yang lebih baik.